Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Madani. Saya Muhammad Mirza bin Mat Razali, ID pelajar ASJ 23281056, ingin menceritakan tentang kronologi LGBT di sudut Islam. Tanpa membuang masa lagi, mari saya ceritakan tentang apa itu LGBT. LGBT adalah lesbian, gay, bisexual, transgender. Perkataan itu diambil daripada media Amerika Syarikat. Tapi untuk singkatan bagi LGBT adalah heterosexuality, iaitu menyukai jantina sesama sendiri. Perbuatan ini dan pengamalan ini telah berlaku sejak zaman kenabian lagi. Zaman kenabian itu adalah zaman Nabi Lut. Mereka ini tidak mengambil iktibar daripada zaman Nabi Lut. Bahkan zaman kini masih ramai yang mengamalkan LGBT di negara ini, bahkan di negara luar. Akhir sekali, tiada bukti pun bahawa pengamalan LGBT di awal abad pertama dalam Islam. Jadi ambillah iktibar agar dijauhkan dari perbuatan sebegitu. Tiada manfaat dan kebaikan dengan berbuat begitu. Allah telah menciptakan perempuan sebagai punca perkembangan keturunan kamu itu sendiri. Nabi SAW menjawab, nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, sebab aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Sekian sedikit dari saya tentang kronologi LGBT di sudut Islam. Jadi saya akan memberi video ini kepada Aiman Wajidi untuk menyambung tentang kronologi LGBT di Malaysia. Sekian. Assalamualaikum. Perbuatan homoseksual terbabit jelas perkara yang keji sebagaimana firman-Nya pada surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84 bermaksud, dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah tak kala dia berkata kepada kaumnya, patukah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tiada jawapan oleh kaumnya, melainkan mereka berkata, usirlah mereka. Nabi Lut dan pengikutnya yang taat dari banda kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan ahlinya, keluarganya dan pengikutnya, melainkan istrinya adalah dia tergolong dalam orang yang dibinasakan. Dan kami menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan kesalahan. Jadi perbuatan ini bukanlah tindakan yang normal, malah ia perbuatan yang keji dan hina. Dalam hadis riwayat Ibn Abbas, sesiapa sahaja yang engkau dapati mengerjakan perbuatan homoseksual, maka bunuhlah kedua pelakunya. Akhir sekali, ingin saya ceritakan bahawa tiada langsung pengamalan LGBT di awal abad pertama Islam. Bahkan perkara ini ditegah dan ditolak sementang-mentangnya oleh majoriti negara Arab Islam dan di negara-negara yang normal. Jadi, bagi saya, menikahilah wanita itu kerana wanita itu adalah punca perkembangan sebuah keturunan di keluarga itu. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, sebab aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Sabda Nabi Muhammad SAW. Sekian sedikit dan sebanyak saya tentang kronologi LGBT di dalam Islam. Saya Muhammad Mirza akan memberi video ini kepada Aiman Wajidi untuk menceritakan tentang kronologi LGBT di dalam Malaysia. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Medium Nur Hidayah binti Nurizan selaku pensyarah pengucapan awam. Saya Syekh Muhammad Syemi bin Syekh Abdul Syukur daripada AO Semester 2 Section 3. Hari ini saya ingin membahaskan tentang isu kesan daripada LGBT. Apa itu LGBT? LGBT adalah lesbian, gay, bisexual dan transgender. Mari kita membahasnya dengan lebih mendalam berkaitan kesan-kesan berlakunya seksual. Islam mengajar kita banyak perkara. Contohnya daripada sudut belah kasihan, pemahaman dan saling menghormati antara ahli keluarga maupun agama, tidak mengikut warna kulit dan sebagainya. Hari ini kita sendiri akan menjelaskan kesan-kesan yang terjadi daripada isu yang
bergelar daripada media sosial, iaitu LGBT, yang umat Islam sendiri boleh mendapat dosa dengan melakukan perbuatan tersebut. Mari kita teruskan dengan perkara ini selanjutnya. Perkara pertama ialah LGBT dari sudut Islam. Islam mengajar kita untuk menghormati antara satu sama lain, tidak mengikut agama, bangsa maupun budaya. Al-Quran dan hadis menjelaskan dan menggariskan bahawa perbuatan ini mendatangkan dosa yang amat besar. Malahan hanya suami isteri yang telah sah berkahwin sahaja tidak akan mendatangkan dosa kerana mereka telah pun menjalinkan hubungan yang sah dengan berkahwin. Perbuatan LGBT ini yang dimaksudkan adalah lesbian, gay, bisexual and transgender. Ini diharamkan, malah tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam, kerana ini perbuatan yang sangat terkutuk dan keji. Kita bergerak ke perkara selanjutnya, iaitu sudut kedua, mengenai isu keselamatan dan kesihatan. Keselamatan daripada perbuatan ini adalah tidak mempunyai apa-apa. Contohnya, ia tidak memberi faedah kepada sesiapa pun, malah ianya menjurus kepada benda yang dapat membuatkan sesuatu fitnah. Itu daripada pendapat saya untuk keselamatan. Daripada isu kesihatan pula, perbuatan ini adalah berisiko yang amat tinggi kerana ia mempunyai sesuatu benda, iaitu penyakit seperti HIV, AIDS dan penyakit kelamin. Malah ianya menjurus kepada ke arah depresi ataupun yang kita boleh kata adalah stres. Benda-benda ini boleh membuatkan seseorang itu mendapat penyakit, malah perbuatan daripada ataupun penyakit yang mereka dapat ini tidak akan baik ataupun bagus untuk mereka. Kesan daripada perbuatan ini menurut kesihatan adalah mereka melakukan ini tanpa cara yang sah, malah tanpa perlindungan. Kita menuju ke perkara ketiga, iaitu berkenaan dengan undang-undang mahkamah syariah. Tidak terlepas juga, banyak negara yang menggunakan undang-undang dalam mengetatkan isu LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Contoh yang paling dekat adalah kita melihat dalam skop negara kita sendiri, iaitu negara Malaysia. Mahkamah Syariah Malaysia menggunakan undang-undang yang ketat dalam isu ini. Contoh yang boleh saya bagi adalah undang-undang yang berkenaan dengan LGBT, pindaan Akta dalam kurungan Jenayah 1965, Akta 355 1985. Mahkamah Syariah menetapkan bahawa hukuman berat akan dijatuhkan terhadap perbuatan yang keji seperti LGBT ataupun perbuatan-perbuatan yang hampir sama dengan perbuatan berikut. Itu berkenaan dengan Malaysia. Banyak lagi luar negara menggunakan undang-undang yang sama, tetapi hanya yang diketatkan iaitu negara-negara Islam sahaja. Turut demikian, negara-negara bukan Islam pun mengenakan tindakan yang ketat. Tetapi setidaknya negara Islam mengetatkan perkara-perkara ini kerana ia menyalahi undang-undang dan hukum syarak, seperti yang kita belajar daripada sekolah rendah tingkatan maupun belajar di kampung ataupun pada ustaz-ustaz ataupun ustazah di sekolah tahfiz ataupun sekolah-sekolah yang lain. Undang-undang ini juga perlu
diperketatkan lagi bagi mengelakkan anak-anak remaja terlibat ataupun kanak-kanak yang kita tidak menganggapnya sebagai benda yang remeh tetapi pernah jadi juga. Isu ini perlulah diperketatkan kerana undang-undang mahkamah perlulah menjadi contoh kepada agama dan lain-lain. Pernah dengar tak cerita kaum Nabi Nuh dan Nabi Nuh yang menimpa bala kerana perbuatan mereka? Mari saya ceritakan. Ketika mana Nabi Nuh membawa ajaran Islam kepada kaumnya, ramai yang tidak mahu mengikut, malah keras kepala dalam menempuh apa yang Nabi ingin mengajar mereka. Akibat daripada perbuatan mereka, mereka sanggup melakukan perbuatan seksual seperti LGBT maupun yang lain. Tetapi apa yang saya nak katakan, akibat daripada perbuatan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala mengazab mereka dengan menurunkan bala yang amat dahsyat seperti banjir yang amat besar dan menghapuskan kesemua pengikut-pengikut Nabi Nuh yang tidak beriman, manakala yang mana beriman dengan Nabi Nuh sempat menyelamatkan diri. Akibat daripada cerita yang saya sampaikan berkenaan dengan Nabi Nuh dan kaum yang melakukan perbuatan yang amat kemungkaran, di sini menunjukkan bahawa perbuatan LGBT ataupun dikatakan lesbian, gay, bisexual dan transgender ini adalah sesuatu perkara yang dilarang, sangat dilarang dalam ajaran Islam. Bahkan ini juga membuatkan ianya adalah perkara yang amat dikatakan seperti haram, dan ini juga menunjukkan agama Islam tidak akan berkompromi mana-mana pihak yang melakukan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis ataupun Al-Quran bahawa perbuatan-perbuatan terkutuk ini adalah perkara yang amat tinggi dan diambil berat dalam Islam. Menurut hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi begini: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastata' fa bilisanihi fa illam yastata' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Yang membawa maksud, barang sesiapa kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah kamu mengubahnya dengan tangan. Sekiranya kamu tidak mampu, maka kamu harus mengubahnya dengan lidah. Yang bermaksud percakapan. Sekiranya kamu tidak mampu juga, maka hendaklah kamu mengubahnya dengan hati, kerana itulah selemah-lemah iman. Berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulan daripada saya adalah mengenai kesan isu LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual and transgender. Ini sangatlah tidak bagus bagi umat Islam atau masyarakat di luar sana. Ia terbahagi kepada dua, menunjukkan perspektif masyarakat ataupun menunjukkan perspektif daripada umat Islam. Akhir kata daripada saya adalah mari kita sama-sama menghormati antara satu sama lain dan saling bertolak ansur dalam isu ini. Kita haruslah menguatkan iman kita bagi mengelakkan daripada perbuatan-perbuatan yang terkutuk ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi sifadona bani adama billa'in wal aman ala jami'in alam.
Wassalatu wassalamu ala Muhammadin syahidil arabil wal ajam wallalihi wa ashabihi ya nabiyil ulumul hikam. Amma ba. Puji syukur sentiasa kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ia telah memberikan kita nikmat yang mana sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya sebagai penceramah pada hari ini, nama saya ialah Nazif Rizman bin Rusaini. Saya akan memulakan pembentangan pada hari ini tentang tajuk LGBT. Isu lesbian, gay, bisexual dan transgender iaitu LGBT dilihat kini semakin membimbangkan dan ianya perlu diberi perhatian oleh semua pihak termasuk badan bukan kerajaan, NGO serta masyarakat awam. Komuniti LGBT telah bermula dengan kewujudan Pondan dan maknya sekitar tahun 1980-an. Persidangan Raja-Raja kali ke-126 pada 13 Disember 1989 telah memfatwakan LGBT sebagai perlakuan yang haram untuk diamalkan sebagai gaya hidup. Maka rentetan dari perwatakan ini telah menghalang mana-mana individu untuk membuat permohonan menukar jantina pada dokumen pengenalan diri. Oleh hal yang demikian, LGBT menerima kecaman hebat dalam kalangan masyarakat di Malaysia, iaitu khususnya masyarakat yang beragama Islam. Fenomena LGBT bukanlah suatu perkara yang baharu. Bahkan fenomena ini perkara yang baharu khususnya di negara Malaysia ini. Ianya telah menular sejak sekian lamanya. Terdapat banyak faktor yang terdapat dalam golongan LGBT ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi golongan LGBT adalah pertama, iaitu personaliti semula jadi. Personaliti berkait rapat dengan perlakuan tingkah laku seseorang di mana ianya akan menentukan siapa diri kita serta cara kita bergaul dengan orang sekeliling. Dan beberapa golongan LGBT ini menyatakan bahawa personaliti lembut yang dimiliki mereka adalah sejak dari kecil. Walaupun ketika itu mereka belum mengetahui dirinya adalah daripada golongan LGBT. Hal ini menunjukkan bahawa personaliti adalah susunan pola tingkah laku manusia yang disesuaikan dalam situasi kehidupan mereka. Oleh itu, pengaruh persekitaran sosial antara faktor yang menyebabkan mereka ini terlibat dengan gejala LGBT adalah disebabkan hubungan persekitaran sosial di mana mereka sangat selesa bergaul dengan perempuan, tidak kira dalam hubungan keluarga, rakan-rakan mahupun menggunakannya aksesori yang sinonim dengan perempuan. Hal ini menyebabkan pemikiran mereka turut menganggap diri sebagai seseorang perempuan, dan ada juga di antara mereka yang menyatakan bahawa sejak dari kecil gemar bermain permainan perempuan ini, iaitu seperti solekan dan anak patung. Oleh sebab itu, apabila meningkat dewasa, mereka telah terbiasa dengan perlakuan tersebut dan ianya telah membawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Jindi Bias Nizam. Saya dari AO 2.3. Nombor ID saya AJ232 810411. Dan duduknya saya di sini adalah untuk membahaskan sebuah tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami.
iaitu tajuknya LGBT. Seperti mana yang tuan-puan tahu, pada era yang moden ini terdapat sebuah kelompok yang memperjuangkan sebuah ideologi yang sangat ditegah oleh syarak, iaitu ideologi yang ditegah itu adalah persetubuhan sonsang ataupun persetubuhan sesama jantina. Perkara seperti persetubuhan sonsang ini sangat dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara ini seharusnya tidak berlaku, tapi maklumlah kita ini manusia yang biasa, jadi kita dapat kesilapan yang besar. Masuk. Sebelum kita membincangkan tajuk ini dengan lebih lanjut, Allah pernah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-80 yang bermaksud, patutkah kamu membuat perbuatan yang keji sedangkan tiada seorang penduduk alam di dunia ini sebelum kamu pernah melakukannya. Perbuatan sonsang yang dilakukan oleh golongan LGBT ini merupakan perbuatan yang sangat keji dan terkutuk di sisi Allah SWT. Mereka ini tidak seolah-olah tidak takut akan Tuhan yang Maha Esa, iaitu Allah SWT. Sehingga kan mereka seolah-olah perbuatan ini mereka ingin mencabar Allah SWT, seperti kaum Nabi Lut AS yang mencabar kedudukan, mencabar Allah untuk menurunkan bala. Dalam kita membincangkan perkara ini, kita seharusnya ingat bahawa kita ini hanyalah manusia yang biasa yang sering melakukan dosa, tetapi kita jangan menggunakan perkataan itu sebagai kita punya alasan untuk tidak bertaubat kepada Allah SWT. Okay, pause. Stop. Di era yang moden ini, terdapat teknologi yang dicipta oleh manusia sendiri untuk manusia lain berhibur di dalamnya. Contohnya seperti media sosial pada zaman sekarang, iaitu Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat dan lain lagi. Teknologi ini merupakan di mana tempat propaganda politik dilontarkan, gambar-gambar untuk bersukaria, video-video lucu ataupun yang seumpamanya, dan juga golongan LGBT ini bijak dalam menggunakan sosial media, ada dalam untuk platform untuk yang mereka menyampaikan propaganda dan ideologi mereka itu sendiri. Okey, stop. Tindakan golongan LGBT ini menggunakan platform media sosial sebagai di mana sebagai tempat untuk melontarkan ideologi mereka yang tidak berasas kepada masyarakat di dunia ini adalah sangat tidak berasas dan tidak bermoral. Ini akan mengakibatkan di mana remaja-remaja yang sudah aktif balik, tetapi mereka kekeliruan di dalam minda mereka, membuatkan mereka membuat rasa ingin tahu dan rasa ingin mencubanya. Baik, seterusnya kita masuk kepada bahagian saya menerangkan bagaimana untuk kita mencegah golongan LGBT ini daripada diterima oleh masyarakat dunia. Baik, cara yang pertama yang kita boleh gunakan adalah kita gunakan cara menguatkan pengasaan atau pengetahuan agama di setiap institusi pelajaran. Hal ini kerana apabila kita meningkatkan pengetahuan Islam yang lebih tinggi di institusi pelajar, pelajar-pelajar ataupun remaja-remaja akan lebih mendapat pengetahuan yang lebih mendalam, dan mereka akan mengetahui hukum hakam yang berada di dalam Islam tentang bahayanya persetubuhan sonsang ini, dan ia membolehkan pelajar-pelajar ini menjauhi ataupun menghindari persetubuhan sonsang ini. Okay, stop. Kita pergi ke cara yang kedua, iaitu
kita menggunakan undang-undang sebagai kita punya alternatif untuk mencegah LGBT ini daripada tersebar dan diterima oleh masyarakat setempat. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan tahu, iaitu undang-undang merupakan satu akta yang sangat sesuai dalam kes ini, kerana apabila undang-undang dijatuhkan ke atas pesalah laku LGBT, mereka boleh disabitkan kesalahan mengikut mengikut akta 377A Kanun Kesesahan, iaitu persetubuhan di luar tabi'i. Apabila pesalah laku itu disabitkan kesalahan ini, mereka boleh dikenakan denda seperti penjara 20 tahun dan atau satu tempatan. Apabila undang-undang ini termaktub dan dikenakan ke atas pesalah, penularan seperti penubuhan komuniti LGBT dan selainnya akan dikurangkan dan juga akan dimansuhkan. Oleh itu, kesimpulannya dari saya, hindarilah LGBT, sebab kalau kita menerima mereka, kita akan menerima padah, dan kita akan takut kita akan dimungkari oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Kronologi sudah diceritakan, langkah sudah diberitahu, kesan sudah diketahui. Hanya saja kita yang menggerakkan apa yang sudah diberitahu. LGBT tidak mahu manfaat, malah ideologi itu sangat tidak berasas. Jadi jauhilah LGBT. Okey. Alhamdulillah. Dan SPM habis. Oh bukan.